Saudara, fokus dari negeri di bawah Bayu, lebih 536,000 pelajar kembali ke sekolah hari ini. Walaupun begitu, 3 sekolah terpaksa ditangguhkan pembukaannya berikutan banjir. Kita langsung bersama Radin Robin di Kota Kinabalu untuk berita penuh. Radin, silakan. Baik, Atikah, seramai 536,395 murid dan pelajar dari 1,293 sekolah rendah dan menengah di negeri ini memerlukan sesi persekolahan secara bersemuka bagi penggal 3 untuk sesi 2021-2022. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Dr. Mistrin Radin berkata, daripada jumlah itu 3 sekolah terpaksa menangguhkan sesi persekolahan akibat banjir selain terlibat dalam proses pembersihan. Menurut kenyataan Datuk Dr. Mistrin, ia termasuk Sekolah Kebangsaan, SK Penontomon Pensiangan, SK Pantai Boring Beluran dan prasekolah SK Lago Beaufort melibatkan 169 murid. Di Kota Kinabalu, rata-rata ibu bapa dan pelajar ditemui teruja memerlukan sesi persekolahan. Sekolah sekali ni rasa okey lah kot, tak ada apa kan. Sebab baju pun okey lagi boleh pakai semua. Okey lah sebab masa ni. Pakaian masih okey lagi tapi cukup-cukup muat-muat saja. First day ni kelang kabut sikit lah. Masa tu nak sesuaikan balik lah. Besok tu kena awal lagi lah. Persiapan untuk pergi sekolah tahun ni setakat ni jalan lancar. Hari pertama sekolah ni hanya untuk memastikan SOP dijalankan oleh murid. Rasa gembira lah sebab lama saya nak sekolah kan. Harap kekal bersemuka sebab PDPR macam susah sikit mau fokus. Dah ready dah semua. Sebenarnya gembira jugalah mau jumpa rakan-rakan. Nak belajar semua tu banyak dah tertinggal kan masa kelas online semua. Sebenarnya mau cakap happy pun dah juga sebab terpaksa tinggalkan kita punya comfort space. Tapi balik sekolah ni akan tambah lagi pengalaman kita lah. Maksudnya sekarang meningkat umur, maksudnya meningkat lagi prestasi akademik juga. Di Pitas, 2 buah sekolah terjejas banjir pada 1 Januari lalu, iaitu SK Kusilad dan SMK Pitas 2, memulakan sesi persekolahan seperti biasa. Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Kusilad Pitas, Zakaria Saidal ketika dihubungi memberitahu 270 pelajar hadir hari ini selepas pihaknya dan guru sekolah bergotong royong melakukan pembersihan pada 7 Januari lalu. Sementara pengerusi PIBG SMK Pitas 2 Muhammad Zinin Andong Ajak memaklumkan pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 6 memulakan persekolahan hari ini. Di Sandakan, ibu bapa yang ditemui di SK Muhibah meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menjaga keselamatan pelajar. Saya sediakan tu sanitizer, lepas tu sarung tangan, apa semua, mask, makanan. Dia bawa bekal dari rumah lah. Tapi saya ada kirimkan dia duit saku lah. Kerisauan memang adalah sebab kan kita sekarang kan dilanda penyakit COVID-19. Tapi apa boleh buat kan, terpaksa dia sekolah. Sekarang ni musim pandemik ni kan, jadi kita kena atur belanja sikit lah untuk sekolah punya. Mask, sanitizer, keperluan untuk sekolah dia, itulah yang harus penting untuk dia balik ke sekolah. Harap tidak ada masalah lah apa-apa dalam sekolah, harap teruskanlah sekolah ni. Kita sediakan itu hand sanitizer, bekal untuk dia makan tengah hari. Kita sediakan pakai mask juga. Ada juga saya risau antara anak. Sekarang pandemik lagi akan ada kan. So kita tawakal sajalah kan. Begitu. Saya yakinlah pihak sekolah akan jaga anak-anak sekolah lah. Saya berharap ibu bapa janganlah risau. Sebab kita di PPD dan juga pihak sekolah pun telah berusaha untuk memastikan keselamatan anak-anak kita dengan menjaga dan sentiasa mematuhi SOP. Kita juga adakan penjarakan dalam kelas. Jadi ibu bapa jangan risaulah. Projek pembinaan empangan Cinta Mata Satu Tawau bernilai RM400 juta dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2024. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin berkata, ketika ini kerja-kerja pembentukan sedang giat dijalankan dan dipantau kementeriannya serta beberapa agensi kerajaan berkaitan.
apabila siap kelak, ia dijangka dapat mengatasi masalah bekalan air di Tawau. Mencadangkan kepada YB di kawasan ini menggunakan peruntukan mereka mewujudkan satu stesen supaya air dihantar 1 minggu 3 kali. Jadi rakyat boleh datang sana mengambil air sementara lah. Karena bersabarlah sama-sama kita menunggu. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke Empangan Cinta Mata 1 Tawau. Dalam perkembangan sama, Datuk Bung yang juga Menteri Kejar Raya memberi jaminan bahawa masalah projek pembentungan di Taman King Fuk Tawau akan dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan. Ketika ini, kerja-kerja baik pulih rangkaian paip pembentungan sedang dijalankan di 21 taman perumahan. Seorang kanak-kanak yang dikuatiri lemas sejak Ahad di kampung Sungai Zon Kumaraling, Tambunan ditemukan meninggal dunia pada 10.05 pagi tadi. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, kanak-kanak lelaki Muhammad Syahril, 2 tahun, ditemukan orang awam pada jarak 3 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Terdahulu pada Ahad, Balai Bomba dan Penyelamat Tambunan menerima panggilan kecemasan pada 6.53 petang berkenaan kanak-kanak dikuatiri hilang di sungai belakang rumah di kampung tersebut. Mangsa disedari hilang pada 6 petang oleh ibu mangsa apabila hanya menjumpai selipar mangsa di tepi sungai. Berikutan penemuan tersebut, mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan operasi mencari dan menyelamat SAR ditamatkan sepenuhnya pada pukul 11 pagi. Sementara itu, JBPM Daerah Kinabatangan terus melakukan pemantauan di sekitar pangkalan Bukit Garam berikutan paras air Sungai Kinabatangan meningkat ke paras Amaran walaupun tiada hujan. Pemantauan secara berkala sejak beberapa hari lalu itu melibatkan 5 anggota bomba dibantu 6 anggota rela menggunakan aset sedia ada. Bercakap kepada RTM, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kinabatangan Nurul Azlan Shah Jamaluddin berkata, peningkatan paras air berpunca daripada air Sungai Ulu Kuamut yang melimpah ke Sungai Kinabatangan. Ketika ini, bacaan paras air Sungai Kinabatangan telah melebihi 9.3 meter, iaitu pada paras Amaran. Rondan ini adalah dibuat secara berkala setiap hari, juga dilibatkan juga daripada Pusat Kawalan Operasi Bencana dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia lah. Dan rondan ini akan diteruskan sehingga paras air betul-betul didapati telah surut lah. Nurul Azlan turut menasihatkan penduduk yang tinggal di kawasan berisiko dilanda banjir agar lebih waspada dan berpindah jika diarah bagi mengelak kejadian tidak diingini. Kekitangan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah JAINS diingatkan untuk menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh dedikasi. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata, ia penting bagi memastikan perkhidmatan terbaik dapat diberikan selain menjaga nama baik jabatan berkenaan. Sedikit pesanan kepada mereka untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab itu dengan prihatin, berhati-hati dan menjaga integriti dalam melaksanakan pertugasan. Datuk Jahid yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tamparuli ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Ramah Mesra bersama kaki tangan JAINS Daerah Kecil Tamparuli di Tuaran. Saya menganggap satu amanah yang besar kerana apabila kita tidak dapat menjalankan tugas dengan baik akan menjadi bebanan kepada masyarakat. Dalam majlis ini, 5 individu dilantik sebagai pendaftar, penolong pendaftar nikah, cerai dan rujuk, manakala 5 lagi dilantik sebagai jurunikah di Pejabat JAINS Daerah Tamparuli. Lebih ramai komposer dari Semenanjung diharap datang ke Sabah, khususnya di daerah Sandakan untuk mencungkil bakat baharu dalam bidang nyanyian. Ahli Dewan Undangan Negeri dilantik Jafari Waliam yakin bakat nyanyian belia di daerah itu mampu diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Terima kasih kepada Abang Zulfikar kerana memberi peluang mencungkil bakat-bakat yang ada di Sandakan untuk dipromosikan ke seluruh Sabah dan ke Semenanjung. Jadi mau tahu ada komposer-komposer yang lain lagi berminat, boleh datang ke Sandakan. Sebab kita dimaklumkan lagi, mereka membawa lagi lagu tradisi. Ini nampak mempromosikan lagi bahasa kita di Sabah ini.
Beliau ditemui selepas merasmikan pelancaran album Sulung Husadi bersama Min Yasmin di bawah naungan komposer terkenal Zulfikar Ahmad di Sandakan. Album Sulung Husadi berjudul Tanpa Alasan memuatkan 10 buah lagu termasuk 3 buah lagu pelbagai bahasa iaitu Suluk, Bajau dan Tagalog. Husadi dianggotai Muhammad Hud Lufti Jamail, Samsir Nurdin dan Rosdi Muhammad Yusof yang merupakan anak jati daerah Sandakan. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Atika dalam Berita Wilayah. Atika. Terima kasih Redwin di Sabah. Anda cari